Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim, insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu, alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, dan sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini menyambung faedah ke-6 insya-Allah muka surat 17. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wabak yang semati Puan Amnira Suhana Amran selaku moderator kita yang paling hebat di alam ini. Yang semati Puan Nur Akiyah selaku pengurusi JNI, sosok kepimpinan dan pentadbiran JNI, ibu-ibu, ayah-ayah, cik-cik, kakak, abang, khabar semua, mudah-mudahan dalam jagaan Allah SWT insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, mohon jasa baik semua untuk sebar-sebarkan link tersebut, hebah-hebahkan link tersebut supaya ramai lagi yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini. Petang ni mudah-mudahan ramai yang akan bersama dengan kita pada petang ni sebab hebahan-hebahan yang kita hebah tersebut insya-Allah. Jadi petang ni kita nak sembang-sembang sambungan daripada 50 faedah daripada Luqman Al-Hakim. Faedah daripada hikmahnya Luqman Al-Hakim ni, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan apa yang diceritakan di dalam kitab ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita semua insya-Allah. Berkenaan dengan faedah yang ke-6. Sesungguhnya dampak dan manfaat perbuatan syukur yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla akan kembali kepada hamba itu sendiri. Ingat bila kita reti syukur, bila kita ucap terima kasih, hakikatnya dia akan kembali kepada kita balik. Siapa yang syukur, Allah sebut tu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kita kalau syukur, kalau kufur ke, syukur ke, Allah sedikit pun tak tergugat kehidupan dia. Allah sedikit pun tak tergugat kedudukan dia. Dia tetap macam tu. Yang untung kita. Untung kita. Allah tak pernah rugi dan dia tak pernah untung. Dia tetap macam tu. Kita syukur ke, kita tak syukur ke, kita kufur ke, kita zalim ke, kita ucap terima kasih ke, dia tetap macam tu. Dia tak berubah diri dia. Okay? Yang berubah tu kita. Sebab itu kata Nabi SAW seperti mana yang Ustaz sebut baru ni. Di dalam hadis Nabi, Nabi SAW sebut, Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, walam yashkurillah. Sesiapa yang tak erti ucap terima kasih sesama manusia, maka hakikatnya dia tak erti ucap terima kasih kepada Allah. Maknanya dia tak syukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak erti ucap terima kasih kepada manusia. Okay? Macam Ustaz sebut sebelum ni kan. Kemudian, apabila seorang hamba bersyukur, maka buah syukur tersebut akan kembali kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia, nikmat yang telah diberikan akan
akan terus dan juga akan mendatangkan nikmat yang lain. Akan dilipat gandakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di akhirat dia akan mendapat pahala, ganjaran dan akhirat yang paling baik. Okey. Bawah. Seorang hamba apabila dia bersyukur, maka syukurnya tersebut akan kembali kepadanya dan dia akan mendapatkan manfaat dengannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguh dia berbuat baik. Dia berbuat itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat untuk dirinya sendiri. Jadi maknanya siapa yang buat baik bertepatan dengan hidayah Allah, bertepatan dengan petunjuk Allah, bersesuaian dengan apa yang Allah perintah, maka dia menuju ke jalan yang diredai Allah. Sesiapa yang buat sesuatu perbuatan yang menyerupai ataupun menuju dirinya, kehidupannya, amalannya kepada jalan kesesatan, sedangkan dia sedang mengukir jalan kesesatan untuk dirinya. Diri kita, kalau kita buat baik, menjuruskan kepada kebaikan. Kita buat jahat, menjuruskan kejahatan. Tetapi ingat, setiap perbuatan kita walaupun sekecil-kecil zarah kebaikan adalah kebaikan. Sekecil-kecil zarah kejahatan adalah kejahatan. Jadi kita jangan cenderung diri kita tu dalam sehari, dan memanglah kita berdosa, memang kita berdosa. Termasuk yang bercakap ni pun berdosa. Jadi semua kita berdosa. Dalam satu hari tu mesti buat dosa, mesti buat dosa. Saya dalam kelas tadi pun buat dosa tak? Buat dosa dengan kawan-kawan. Gelak kat kawan-kawan. Kawan lena kita gelak. Lena dalam kelas kan. Kita tengok kawan kita lena. Lepas tu masuk Brigadier General, dia ambil nama. Dia main ambil nama, kita kejut dah. Iraqi. Dia tengok, oh syukran ya naik. Jadi dia pun buat tak lena kan. Lepas tu, Brigadier General tu keluar. Dia nak tidur. Kita kejut dia balik. Kita melawak dengan dia. Amir datang. Dia tengok tak datang. Dia marah kat saya. Dia kata, hang zalim aku. Kata hang tidur. Lepas tu, Brigadier General datang sekali lagi, ambil nama dia. Terus dia kata, awak hantar kerja aku. Tadi hang kata aku zalim. Sekarang ni aku tak zalim. Lepas ni, hang kena zalim. Jadi itu gurau-gurau lah kan. Mana boleh dalam kelas tak tidur? Mesti tidurnya. Termasuk kelas petang ni. Mesti ada orang tidur. Jadi maksudnya biasalah kalau tidur dalam kelas ni mesti kan. Mesti. Kalau tak tidur nak buat apa? Dah mengantuk. Tak tidur nak buat apa? Tidur lah. Okey. Kemudian, tengok yang bawah tu. Sebaliknya apabila seorang hamba tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, wal'iyadzubillah, maka perbuatannya itu akan mendatangkan penderitaan. Kalau kita tak syukur, kita kena ingat kita akan diingati dengan azab yang sangat pedih. Di dalam ayat Quran dalam surah Ibrahim, apa sebut? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat tu. Sekiranya kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi. Tambah apa? Tambah nikmat yang kita kecapi. Tetapi kalau kufur, Allah kata apa? Wala in kafartum. Sekiranya kalau kamu berkufur ataupun sekiranya kalau kamu kufur akan nikmat aku, inna azabi. Allah tak kata sesungguhnya aku akan azab kamu. Tak. Dia tak kata aku azab kamu. Tak. Dia hanya ingatkan kita. Kena ingat elok-elok, azab aku sangat pedih. Dia ingat macam tu je. Dia tak marah kita, cuma dia ingatkan kita. Dia kata apa? Kalau kamu kufur, ingat-ingat azab aku sangat pedih. Macam tu lah. Macam anak kita kan. Kita marah kat anak kita. Kita kata, motor abah jangan naik. Cakap macam tu lah. Motor abah jangan naik. Tengok ayah dia main Saudi, anak dia naik motor. Kita kata apa? Ingat-ingat JPJ dah. Kalau tak kena JPJ tak apa. Kena JPJ makan tak habis. Agak-agak dia naik. Tak naik. Nampak macam tu kan. Kita tak marah dah. Tetapi kita menggunakan bahasa yang lain supaya menakutkan dia. Maka Allah menggunakan bahasa tersebut
sebagai Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia kata apa? Sekiranya kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu kufur, ingat-ingat azab aku sangat pedih. Dia kata macam tu. Maknanya apa? Ugutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketujuh. Dia tengok ni. Kita beriman kepada kesempurnaan kekayaan Allah dari segala sisi dan segala keperluannya para hambanya kepadanya dari segala sisi. Maknanya apa? Kita perlu Allah dalam hidup kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni senantiasa berkurangan. Baru ni kan Ustaz ada share satu gambar dekat apa? Dekat memori WhatsApp Ustaz. Ada seorang tu dia jual pisang. Dia tolak satu bakul lah, satu tempat meniaga tu, dia tolak bakul roda tu, dia tulis kat situ. Kaifa akhafu minal faqri walakinni abdul ghani. Dia kata apa? Mengapa perlu aku takut jadi fakir sedangkan aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Masya Allah, hebat. Mana nak cari kata-kata macam tu? Maknanya kita perlukan Allah dalam segala segi. Kan? Kalau kita jadi seorang mak, kita perlu Allah untuk membantu kita dan anak-anak kita dan pasangan kita. Kalau kita jadi seorang ayah, kita memerlukan Allah sebab Allah yang memberi rezeki kepada kita tak berkurangan sedikit pun, senantiasa ada rezeki walau di mana sahaja kita berada. Kalau kita jadi seorang penuntut, kita memerlukan bantuan Allah untuk menganugerahkan kejayaan kepada kita. Kalau kita berada di perantauan, kita memerlukan Allah sebagai moral kekuatan kita dari sudut fizikal dan mental kita. Ada orang heran kat saya, hang boleh duduk dah 2 bulan setengah boleh duduk kat sana. Elok kat sana, okey ke? Okey je. Okey je tu lama sikit lah jawab. Okey je. Je tu kan, lama sikit je. Tapi dalam hati tu Allah saja yang maha mengetahui. Kan? Memanglah tengok muka ceria, seronok. Kan? Macam mana nak bagi hilang, nak bagi lupakan, lupa nak bagi jadi hilang mental tu. Pergilah main sukan petang-petang, main bagi penat-penat, angkat berat sampai 49 kilo tu angkat. Kan? Lepas tu tendang pula kaki, senamang kaki, angkat kaki 49 kilo, turun 49 kilo. Balik lagi dia lena sampai besok. Dia akan lena cepat. Bila lena cepat, bila tidur awal, dia akan habis waktu cepat dan dia cepat akan balik. Itu betul. Jadi ibu-ibu sekalian, maknanya kita perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah kata apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ada tak Allah kata siapa tak syukur ke aku nak azab dia? Tak ada. Cuma dia bagi tahu siapa yang tak nak syukur ke aku, kena ingat aku ni Tuhan maha kaya lagi maha terpuji. Nampak? Maksudnya apa? Allah tak heran pun. Tak heran. Kalau kita tak syukur kat dia, tak heran. Sebab dia kata, aku kan maha kaya, aku tak heran. Nak kufur aku, fine. Ikut kau, up to you lah. Kan? Kalau dalam bahasa Arab, dia kata, birakhtak. Birakhtak tu ikut suka. Birakhtak. Dalam bahasa Ami Mesir, dia kata, birakhtak. Kalau dalam bahasa Saudi, dia kata, ala balak. Ala balak. Ikut suka. Itu dua jenis bahasa. Kemudian dia kata di sini, kita beriman bahawa Allah itu Ghani, maha kaya. Al-Ghani adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang terbagus di dalam Asma'ul Husna. Nama tersebut mengandungi sifatnya yang memiliki kekayaan dan Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan hamba-hambanya dan seluruh makhluknya dari segala sisi. Sementara para hambanya dan seluruh makhluknya sangat memerlukan Allah dari segala sisi. Kita beriman bahawa Tuhan kita Al-Ghani yang maha kaya bersemayam di atas arasy dan terpisah dengan makhluknya sebagaimana Allah beritahukan bahwasanya dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arash. Summa stawa alal arsh. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Di sini kita kena jelaskan. Bila sebut Ar-Rahman alal arsh istawa, maksudnya apa? Bukan maksudnya Allah berada di langit. Bukan. Bukan Allah berada di langit. Maksudnya Allah bersemayam di atas tempat yang penuh dengan kemegahan. Maksudnya begitu. Maksudnya Allah, kita tak boleh katakan dia bertempat. Tak betul. Allah dia tidak bertempat. Sekarang ni ada kat Malaysia? Ada. Ada kat sini? Ada kat Riyadh? Ada. Ada dalam bilik kita? Ada. Ada di mana-mana saja. Wujud bila makan. Wujud tanpa bertempat. Okay. Wujud tanpa bertempat. Tu ustaz yang itu Nabi buat peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit tu jumpa Allah. Maknanya Allah ada kat langit lah. Dah, yang tu bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bahawasanya perintah Allah itu diterima pada kedudukan yang tertinggi. Kedudukan Allah yang tertinggi nak memberikan satu kewajipan yang tertinggi untuk manusia yang paling terpuji daripada Tuhan yang Maha Esa. Nak abang macam tu. Jadi dia suruh Nabi naik ke atas. Nabi naik atas Sidratul Muntaha, sampailah ke Mi'raj Allah SWT, sampailah bertemu dengan Allah, sampailah tengok Allah, sampailah Nabi duduk tahiyat akhir, sampailah Nabi bagi salam dekat Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Bagi salam macam tu barulah Allah jawab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Nabi pula jawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masya-Allah. Itulah. Kan? Jadi kita jangan kata Allah itu bertempat. Allah tidak bertempat. Kena ingat. Pada waktu yang sama, kita juga mengimani bahawa Allah SWT tidak memerlukan arasnya dan seluruh makhluk di bawahnya, sebaliknya seluruh makhluk-makhluk tersebut, iaitu arash dan apa-apa yang di bawahnya sangat memerlukan Allah SWT. Niat di bawah, kita yang berada di bawah ni, kita sangat memerlukan Allah SWT walau di mana sahaja. Sesungguhnya, ayat bawah tu, Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Dan sesungguhnya jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia adalah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Cuba tengok langit. Cuba tengok langit. Langit ada ni tak? Ada tiang tak? Tak ada tiang kan? Kita duduk mana-mana pun langit yang sama. Kita duduk di Riyadh, nampak bulan. Bulan. Duduk di Malaysia, bulan. Bulan yang satu. Duduk tengah hari, tengok matahari. Matahari. Duduk di Malaysia, nampak matahari. Matahari yang satu. Kan? Macam mana boleh matahari itu bertukar? Macam mana boleh langit itu boleh tersegang indah tanpa tiang? Jadi semuanya itu Allah yang Maha Kuasa. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan syukur kepada Allah di atas kekuasaan yang ada pada dirinya, yang tidak sama dengan makhluk apa yang ada pada dirinya. Begitulah, barulah aman kita. Kan? Faham makcik? Oh makcik, diam semua ni. Jawab makcik. Oh makcik. Faham. Faham. Makcik faham. Faham Ustaz. Ustaz. Bagus. Kalau faham, bagus. Faham ni orang cerdik lah. Siapa yang faham ni maksudnya Allah bagi kebaikan kepada dia. Cuba tengok. Alhamdulillah. Ada satu hadis Nabi tau, Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din au yulhimhu. Dia kata. Sesiapa yang kalau Allah nak bagi kebaikan kepada dia, dia akan bagi faqih, dia akan bagi faham agama. Ni semua orang baik-baik ni. Masya Allah, bagi faham agama. Belajar sikit lah, tapi dia faham lebih. Dia faham tu mendalam. Okay. Lagi lah kali, habis tak faham baru dia tanya. Ustaz, tanya Ustaz. Tak faham, apanya. Okey, kemudian. Maka disebut di sini,
Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Dan sesungguhnya jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia adalah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Allah lah yang menahan arash, menahan langit-langit dan menahan bumi. Seluruh makhluknya berdiri di atas usahanya Azza wa Jalla. Kita semua duduk berada di atas muka bumi Allah ni, semuanya di atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Walaupun kita nak dengan tak nak, sat tak nak, semuanya atas izin Allah. Allah izin. Allah izin. Allah kata apa? Hari ni bagi ustaz nak kuliah asar. Dia izin. Dia izin. Bukan saya. Tadi saya dijemput oleh Puan Amira. Ustaz free tak petang ni? Saya tengok jadual saya. Jadual kelas habis 11.30. Dan okey, boleh. Boleh tu Allah yang mengizinkan saya. Hari ini saja pula kebetulan habis pukul 11.30. Selalunya habis 12 suku. Hari ini habis 11.30 dah habis. Alhamdulillah. 11.30 pagi dah habis kelas makcik sini. Kelas start 7.30, habis 11.30. Bagus. Mengaji lebih kurang 2 jam setengah saja sehari. 2 jam setengah sehari. Rehat banyak. Ya Allah, sabar je lah. Sabarlah. Yang penting rehat. Enjoy. Kemudian dia tulis di sini, Allah lah yang menahan arash, menahan langit-langit dan menahan bumi. Seluruh makhluknya berdiri di atas usahanya Azza wa Jalla. Seluruhnya tidak dapat merasakan, tidak memerlukan kepada Allah meskipun hanya sekelip mata. Semua kita perlukan Allah. Walaupun sekelip mata. Kawan kita yang sakit, semua yang sakit kan. Assalamualaikum Ustaz, doakan suami saya Ustaz, dia jatuh katil Ustaz, dia tulang patah Ustaz. Tadi ada orang mesej saya daripada Brunei. Assalamualaikum Ustaz, my uncle jatuh bilik air Ustaz, patah tulang paha Ustaz, tolong doakan Ustaz. Nampak? Kita cari siapa? Kita cari Allah. Ada doa tak Ustaz nak doakan sementara nak masuk pembedahan ni Ustaz? Ada tak doa apa-apa Ustaz? Ada, bagi dia. Sebab apa? Sebab dia cari Allah. Sebab apa dia cari Allah? Sebab dia yakin wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila sakitnya hamba-Ku, Allah lah yang memberi sihat. Allah. Kita bagilah doa nak bagi sambung tulang balik dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Wa daraballahu masalan. Wa daraba lakum. Ingat. Wa daraballahu masalan. Wahiyya ramim tu, wahiyya ramim. Ingat ya. Okey. Kemudian faedah yang ke-8. Penetapan kesempurnaan sifat terpujinya Allah SWT. Baginya segala pujian atas apa? Atas pemberian-pemberiannya dan keagungan nama-nama dan sifat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Inilah Allah. Walaupun kita tak nak puji dia, kita tak nak syukur kat dia, dia tetap Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi kita kena jadi manusia yang reti bersyukur. Cuba kita tengok untuk Al-Hamid. Cuba tengok Al-Hamid. Al-Hamid adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah yang terindah. Nama tersebut menunjukkan pujian yang diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memiliki pujian yang mutlak dan sempurna dalam keadaan apapun dan apapun yang akan datang. Allah lah. Maknanya pujian-pujian ni milik Allah saja. Nak puji manusia boleh, tapi jangan puji lebih. Orang yang kena puji, dia mesti kembalikan pujian itu kepada Allah. Contohnya orang puji saya, contoh je lah. Ustaz dojo tu nanti balik berjaya lah tu. Kita pun kata, Alhamdulillah, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Pulang balik pada Allah. Orang puji kita kan, amboi ke kak, comelnya pakai baju hari ni kak. Dia pun kata, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Boleh kan? Dia kembali kepada Allah. Kita tengok seorang pakcik tu pakai kain pelekat daripada
Daripada mana? Daripada Indonesia yang paling mahal sekali. Satu kain pelikat tu 1 juta harga. Dah 1 juta harga. Kita kata, Haji, orang boleh kain pelikat mahal tu. Dia kata apa? Dia kata, ini Allah beri pinjam. Nampak? Dia kembali kepada Allah. Jadi, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut apabila dipuji kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Semua kita kena kembalikan kepada Allah. Habis-habis nak kata apa? Cakap Alhamdulillah pun tak apa. Alhamdulillah. Orang puji kita, Alhamdulillah. Orang puji kita lagi, kita pembalas balik kepada dia. Nabi ajak tau, Nabi ajak. Siapa dia yang puji kita, dia puji sangat melambung kita ni, tahu tak nak balas apa kat dia? Balas apa? Balas balik kepada dia, Barakallahu fiqh. Ataupun kita balas kepada dia, Jazakallahu khairal jaza. Ataupun Jazakallahu khaira. Maksudnya apabila orang puji kita, kita doakan dia balik. Kita jangan diam. Kita diam tu kita makan puji namanya. Bila orang puji kita, kita balas balik doa kepada dia. Jadi dia pun dapat pujian daripada Allah. Apa yang dipuji pada kita. Jadi, cuba tengok dari sini dia kata apa. Dia dipuji kerana kenikmatan-kenikmatan. Kurnia-kurnia dan pemberian-pemberiannya. Dialah yang Al-Hamid, yang maha terpuji. Azza wa Jalla yang memiliki semua pujian. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat kelak. Jadi Allah saja yang berhak kita puji. Kan? Contohnya, kalau di negara Arab, kalau kita nak merisik ataupun kita nak mengurat orang perempuan Arab, ni cara ni skill. Saya tahu je lah, tapi saya tak mengurat orang perempuan Arab. Saya tak mengurat. Sebab not my taste. Not my taste. Not my taste. Saya tahu panggil Arab ni macam mana. Orang perempuan Arab saya tahu panggil macam mana. Sebab tu saya nampak perempuan Arab saya geli. Not my taste. Kalau nak mengurat orang perempuan Arab, kita puji kecantikan dia. Contohnya kita kata apa? Kita tengok dia kan. Tengok comel. Tengok macam boleh buat bini. Kita kata apa kepada dia? Anisah. Ta'al Anisah. Panggil dia dulu. Panggil dia Anisah. Anisah ni nama umum kepada orang perempuan di negara Arab. Panggil lagi. Ta'ali ya Anisah. Wafiki sifatul mar'ati salihah. Dia kata, aku tengok kau ni macam seorang perempuan yang salihah. Terus dia malu Allah, maknanya dia berkenan kat kita. Kalau dia malu tu, dia berkenan kat kita. Maknanya dia pun suka, dia pun syok kat kita. Panggil dia, ya Anisah, ta'al. Ana syufak wa fiki sifatul mar'atu salihah. Masya Allah, tabarak. Miah. Nanti dia kata, nanti ni rokok mobile, minta nombor telefon, aku nak telefon kau madam ni. Nampak? Dia mula. Jadi itu antaranya apa? Dia akan balas balik dengan doa. Dia akan balas balik. Jazakallahu khairan. La ana khalba hadha min sifatil mar'ati salihah faqat hadha. Lisana. Dia pun malu Allah lah kan. Jadi dia pun malu Allah. Dia malu Allah untuk kita puji dia dan dia balas balik dengan doa kepada kita. Macam tu. Okey. Itu ceritanya lah ceritanya. Kemudian dialah yang memiliki pujian. Seluruh kenikmatan berasal daripada Allah. Semua nikmat yang kita ada ni semua main daripada Allah. Nikmat apa? Nikmat cantik, nikmat handsome, nikmat cute, nikmat apa? Nikmat kekayaan, nikmat sihat, nikmat kejayaan, nikmat keberkatan, nikmat kemudahan, nikmat pangkat, semuanya main daripada Allah. Semua daripada Allah. Harta, takhta, wanita, sengketa, semuanya main daripada Allah. Jadi carilah Allah, tak perlu cari manusia. Cerita ke Allah, wahai Allah, aku ada buat salah ni, wahai Allah, jangan kau jadikan dosa aku itu penyebab segala benda-benda yang buruk untuk aku, wahai Allah. Ampunkan semua, wahai Allah. Macam tu minta kat dia. Sebab kita buat dosa kat dia. Jadi kepada dia jugalah kita minta ampun.
Sudah sepantasnya seluruh pujian tersebut hanya dikhususkan untuk Al-Mun'im. Apa maksud Al-Mun'im? Mun'im bermaksud yang maha kuasa yang memberi nikmat. Oleh kerana itu orang-orang yang sedang bertalbiyah mengatakan dalam talbiyahnya. Cuba kita tengok orang yang duduk talbiyah, orang yang pergi umrah, orang yang pergi haji, dia talbiyah, dia kata apa? Innal hamda wan ni'mata lak. Apa maksud lak? Hanya untukmu. Pandai pula pergi umrah, pergi haji, segala nikmat, segala pujian untukmu. Tiba-tiba balik Malaysia, nikmat ni aku punya. Mana boleh? Kita dah kata dah, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk. Apa maksudnya? Cuba tengok dia kata. Sesungguhnya segala pujian-pujian, segala nikmat-nikmat, segala kuasa adalah milikmu semata-mata. Tidak ada sekutu bagimu. Tak ada orang yang boleh sama dengan kamu. Maksudnya apa? Tak ada siapa-siapa pun yang boleh sama pujian kepada engkau. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh sama nikmat pemberian yang engkau berikan daripada engkau. Tak ada siapa-siapa pun yang paling berkuasa melainkan engkau. Maksudnya begitu. Itu yang kita lafaz dalam talbiyah. Ingat, orang yang bertalbiyah, Allah Subhanahu Wa Taala puji melalui kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Orang yang bertalbiyah. Di dalam hadis Nabi dia sebut Al-Mulabbin. Apa maksud? Al-Mulabbin iaitu orang yang bertalbiyah. Orang yang bertalbiyah, malaikat mengaminkan, malaikat mengangkat doa-doanya menuju kepada Allah, membuktikan bahawasanya hambanya datang dengan penuh pujian kepada Tuhan yang menciptakan Kaabah. Itu dia. Jadi bila orang pergi umrah, orang pergi haji, dia talbiyah saja, Allah gugurkan dosa dia. Sebab tu kena pergi kerak saja lah, pergi umrah, pergi haji, pergi kerak. Kalau ada mampu, pergi lah. Pergi buat umrah, pergi buat haji. Yang tak pergi haji, pergi haji. Yang pergi umrah, alhamdulillah, selesai dah umrah, pergi lagi umrah. InsyaAllah. Ada orang tanya pula, Ustaz, kalau umrah ni kita pergi dah Ustaz, kita pergi dah, perlukah nak pergi banyak-banyak kali? Perlukah nak pergi banyak-banyak kali? Jawapannya perlu. Jawapannya. Sebab apa perlu? Sebab apa Ustaz kata perlu? Sebab biarlah hati kita itu tertambat kepada Kaabah Al-Haram, supaya i'tiqad kita yang satu, kiblat kita yang satu, keteguhan iman kita yang satu, akidah kita yang satu, Tuhan yang satu, umat Islam yang satu. Mudah-mudahan kesatuan itu jelma di dalam pengibadatan kita di Masjidil Haram khususnya. Macam itulah. Okey, pergilah umrah, bukan mahal pun. Lah ni kalau siapa dia nak pergi umrah, boleh pergi sendiri. Boleh pergi sendiri. Kalau nak apply visa, boleh apply sendiri. Saudi visa. 3 jam dah dapat. 2 jam dah dapat dah visa. Kita apply sendiri. Apply saudivisa.com. Apply. Sediakan gambar, sediakan pasport. Bayar $250 tak, 250 400 macam tu lah, RM400 Malaysia lah, macam tu lah. Bayar, lepas tu cari tiket dekat booking.com. Tulis lah. Lepas tu cari tiket lagi. Cari tiket lagi nak pergi daripada Jeddah nak pergi ke Mekah. Jeddah ke Mekah, cari tiket kereta api. Cari kereta api. Cari hotel. Hotel pun cari dalam booking.com. Pergi sendiri lah. Kan susah, dah pergi dah. Dah biasa pergi dah kan. Jadi kita fokus lah, kita nak pergi buat ibadat saja di Masjidil Haram tu. Tak payahlah pergi tempat lain. Ulang-alik pergi masjid. Ulang-alik pergi masjid. Ulang-alik pergi. Ambil hotel paling dekat. Hotel paling dekat kalau nak duduk hotel Clock Tower punya bangunan, ambil hotel Pullman Zamzam. Yang tu yang paling murah di antara hotel-hotel yang lain. Yang berdekatan dengan 50 meter tu, yang tu yang paling available dengan harga murah. Pergi tu. Dua orang pergi berdua, suami isteri. Pergi seminggu balik. Cukup lah, seminggu. Masya Allah. Plan, kita kena plan hidup kita. Jangan orang yang plan hidup kita sendiri. Kita plan hidup kita sendiri untuk bertakarub dengan Allah. Cerita macam tu kan. Jangan banyak alasan. Ustaz, cucu ni Ustaz, cucu ramai. Nak kena jaga. Hang jagalah cucu hang sampai mati.
Kalau hang tahu lah. Sibuk cucu. Dulu waktu muda-muda dulu orang kata John tak mau pergi haji. Ingat lah, kahwin dulu baru pergi haji. Baru pergi umrah, kahwin dulu lah baru boleh pergi umrah. Dah kahwin, orang tanya lagi, jom pergi umrah. Tak apalah, kerja sibuk. Tunggu pencen dia. Pencen pula. Pencen, jom pergi umrah. Tak apalah ni, cucu Aman payahlah tunggu cucu besar. Dia duk kira putaran zaman dia tu sampai bila tak selesai. Tu geram tu. Kadang-kadang duk dengar menano, dengar macam tu masalah. Saya ni tak tahu lah Ustaz. Duk kira cucu saya ni ramai, tak dan nak pergi. Tak dan nak pergi. Tak apa. Kalaulah tak pernah pergi langsung, jawab di hadapan Allah. Kalau ada jawapan lah. Kalau ada jawapan, jawab di hadapan Allah. Kalau dah bisa pergi, tak apalah kan. Tak pernah pergi langsung. Jaga elok. Okay? Yang muda-muda ni pergilah. Tengah-tengah duk kuat ni, pergi. Kan? Tengah duk badan gagah gitu. Pergi. Tengah duk boleh tolak orang nak cium Hajar Aswad tu. Pergi. Pergi. Jangan duk kira sama. Pergi ya. Pakat geng-geng yang ramai-ramai yang badan besar-besar. Sekali lagi kita pergi rempuh dekat Hajar Aswad tu. Kita buat line. Kita pergi cium Hajar Aswad seorang-seorang. Boleh? Boleh. Okey. Mau semangat. Dia kata puas hati lah main umrah kali ni. Dapat cium semua. Cium Hajar Aswad. Cium kelambu Kaabah. Hampir nak cium Mina hitam tu. Ingat kot dia yang Hajar Aswad. Kumpul duit dulu. Tak banyak makcik. Kalau ada 5,000 boleh pergi lah. Saya cakap betul. Dah ada 5,000 boleh pergi lah. 5,000 dah boleh pergi. InsyaAllah. Pergi balik. Duduk seminggu sana. 5,000 dah boleh pergi. Cari hotel yang bertepatan dengan duit yang makcik ada. Okay. 5,000 dia boleh. Tiket 2,300. Tiket 2,300. Tiket 2,300. Tengok kat mana Ustaz? Tengok dalam booking.com. Carilah tu. Booking.com. Ambil tiket yang paling murah. 2,300 dah ada. 2,100 dah ada. Okay. Kita rancang kehidupan kita. Okay. Terus. Faedah yang ke-9. Keluar dah. Sikit. Tajuk last. Faedah yang ke-9 pada ayat ini terdapat tentang kedudukan hikmah dan manfaatnya yang besar pada diri orang yang Allah Azza wa Jalla berikan hikmah itu kepadanya. Ini sangat nampak pada konteks ayat yang penuh berkah ini. Di dalamnya ada pujian dan sanjungan Allah terhadap Luqman dengan sebab al-hikmah yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya. Ini tentu dapat menjadikan seorang hamba semakin bersemangat untuk mengenal al-hikmah. Seperti apakah al-hikmah itu dan juga mendorong orang bersemangat untuk memiliki sifat tersebut. Di antara makna al-hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah seperti berikut. Cuba tengok. Apa maksud al-hikmah? Hikmah ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita dengar kata-kata hikmah. Kadang-kadang kita dengar kata-kata hukama. Hukama tu dia panggil plural. Di dalam English, you know English ya. Di dalam English dia panggil plural. Plural dia hukama. Kalau singularnya singularnya dia panggil apa? Hikmah. Kemudian kita tengok satu. Al-hikmah adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amalan soleh. Okey. Hikmah ni apa dia? Dia kata ilmu yang diiringi dengan amal soleh, itulah hikmah. Ada tak? Kita ada ilmu, lepas tu kita buat amal soleh tersebut. Hakikatnya kita, Allah sudah memberikan hikmah pada kita. Hikmah. Belajarlah pagi, petang, siang, malam, duduk online ni, ya Allah. Dapat ilmu terus amal, hikmah. Yang kedua, al-hikmah adalah meletakkan berbagai perkara sesuai pada tempatnya. Ini lebih kepada adil lah. Contohnya, kita buat sesuatu amalan tersebut kena pada tempatnya. Itu hikmah. Yang ketiga, al-hikmah adalah ilmu, pemahaman,
lurus dan memiliki cara pandangan yang baik. Itu hikmah juga. Ada ilmu, kemudian dia faham, kemudian dia betulkan niatnya, kemudian dia memiliki cara pandangan dia yang terbaik. Itu juga dinamakan al-hikmah. Kemudian, dan masih ada mana-mana yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Yang menjadi poin penting adalah al-hikmah tersebut memiliki kedudukan yang agung. Sudah sepantasnya setiap hamba bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkannya serta menempuh segala cara yang disyariatkan dan segala jalan untuk mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan hikmah tersebut. Serta menempuh segala cara yang disyariatkan dan segala jalan untuk mendapatkannya dan mengantarkannya dengan cara-cara dan jalan-jalan tersebut pada hikmah yang dimaksudkan. Cuba baca ayat tu. Allah kata apa? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Apa nama hotel di Clock Tower yang Ustaz kata murah tu? Pullman Zamzam. Pullman Zamzam. Itu hotel yang paling A sekali. Sekali dengan breakfast, including breakfast. Saya dah duduk lah sebab tu saya tahu harga dia. Harga dia paling murah daripada Clock Towers, daripada Safwa, daripada Moving Peak, daripada Swiss Hotel Al-Makkah. Dia lebih murah. Boleh duduk juga, boleh nampak juga. Buka terang, nampak Kaabah. Masya Allah. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat kita sekalian. Cuba tengok ayat tu kata apa. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepirnya. Maksudnya apa? Menyusunya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Okey? Siapa dia yang tak nak balik bertemu dengan Allah? Semua balik. Bila balik? Nanti je. Jadi semua balik. Miskin pun balik, kaya pun balik. Semayang, yang rajin semayang pun balik, yang tak rajin semayang pun balik. Semua balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita balik tu dalam macam-macam keadaan. Ada yang balik dalam keadaan seronok, ada yang balik dalam keadaan duka cita, ada yang balik dalam keadaan malu, ada yang balik dalam keadaan ketawa riang-riang. Kita nak balik macam mana? Nak balik ketawa riang-riang ke nak balik muka masam? Nak balik merangkak. Nak balik dalam keadaan apa? Balik dalam keadaan muka hitam. Muka. Balik dalam keadaan apa? Muka berdebu. Muka berdebu, ya Allah. Balik dalam keadaan kering. Kurus kedengkoi. Kurus kedengkoi. Macam orang lidi je lah. Ya Allah. Baliklah dalam keadaan seperti mana Allah mengalu-alukan kita. Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata apa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang bertakwa kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah, Tuhan yang menyayangimu. Ya Allah, Allah panggil kita macam tu.
Buat apa? Dah kembali kepada Allah nak buat apa? Masuklah kamu bersama-sama dengan hamba-Ku yang Kusayangi. Duduklah dengan mereka dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku bersama dengan hamba-hamba-Ku yang Kusayangi. Ya Allah. Dia yang mengalu-alukan. Dia yang menchannelkan kita masuk syurga. Masya Allah. Dia suruh kita balik nak letak di tempat yang syurga. Ya Allah Akbar. Kesian kalau orang balik dalam keadaan apa? Dah lah balik, beg pun tak bawa. Beg tak bawa. Ada orang balik, dia bawa beg tapi isi pun tak ada. Ada orang balik, penuh barang dalam beg. Buka-buka, expired date semua. Pun tak jadi. Ada orang balik, penuh dengan beg, penuh beg. Tak cukup beg, dia tambah lagi beg. Masya Allah. Dah lah tambah lagi beg. Tengok-tengok dalam barang-barang dia semua tersebut, barang dia semua kualiti. Ya Allah, dalam beg tu ada tahajud, dalam beg tu ada Quran, dalam beg tu ada duha, dalam beg tu ada taubat, dalam beg tu ada apa? Ada asfur, ada emas. Masya Allah, berharga tak? Berharga. Kepulangannya dinanti-nantikan tak kalau orang balik macam tu? Dinanti-nantikan. Masya Allah. Contohnya lah, contoh. Ni contoh, jangan duk ambil. Jangan ambil serius ni. Contohnya saya nak balik. Saya nak balik minggu depan. Saya telefon lah orang kampung saya. Ni saya nak balik ni. Tolong beli yang ni. Tolong beli yang ni. Tolong beli yang ni. Tolong beli yang ni. Kurma ajwa 1 kilo. Kacang cerdik 6 kilo. Oh, dia tahu tu kita nak balik tu. Kita balik tu dia seronok ke tak seronok? Bila kepulangan kita, dia dengar kata kita nak sampai dah. Ni ada ni. I ada beli kat you paci 2 kilo. Paci punya coklat 2 kilo I beli. Masya Allah. Coklat paci beli dekat Mekah 2 kilo. Beraneka pilihan jenis coklat. Seronok tak orang yang menantikan kita tu? Bila kita sampai, dia tanya apa dulu? Mana coklat? Mana coklat? Mana coklat? Dia tak tanya kita, sihat kan balik ni okey ke? Tak tanya. Dia akan tanya apa? Dia akan tanya bekal kita. Allah juga dia tanya bekal kita. Buat balik apa? Buat balik tunggu apa? Buat balik apa ni? Buat balik taqwa. Allah sebut dalam Quran kata apa? Walibasut taqwa zalika khair. Masya Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ada orang balik juga. Ada kawan saya balik daripada mana? Daripada Mauritania. Buat balik ni macam-macam dia beli kat sini. Dia pergi tengok dekat expo, dekat kedai-kedai borong, semua dia beli. Dia kata, tengok barang aku bawa balik banyak ni. Dia bawa balik banyak. Dia bubuh dalam beg penuh. Sampai di Mauritania, sampai di airport, dah kena ragu dekat airport, dah kena rampas dengan custom. Sebab apa? Sebab barang-barang yang tak apa? Barang-barang yang tak boleh dibawa masuk ke dalam negara mereka, tapi dibawa pulang. Rugi tak ada? Rugi. Sebab apa dia kena rampas? Sebab dia ada hutang dengan immigration dekat Mauritania. Jadi dia nak balik ke rumah dia, tengok-tengok tak ada apa. Marah tak orang yang di rumah? Marah. Sebab apa marah? Sebab barang tak ada, tak bawa balik apa. Pergi mengaji sampai 9 bulan tapi tak bawa balik apa. Marah tak? Marah kan. Itulah perumpamaan. Kita nanti macam tu lah. Nak balik ke mahsyar, nak balik bertemu dengan Allah. Jadi gunakanlah segala kekuatan kita, tenaga kita, masa kita, umur kita untuk mempersiapsiagakan kehidupan kita untuk kebahagiaan di sana yang akan lama di sana selama-lamanya. Duduk sana lama tu, bukan duduk sehari dua, selama-lamanya, abadan abada di sana. Duduk di dunia ni seketika ya, di sana yang tu selama-lamanya. Jadi selama-lamanya di sana, maka sebanyak-banyaknya persiapan kita untuk nak duduk di sana selama-lamanya. Saya lah bekalan macam bekalan majlis ilmu, bekalan zikir, bekalan selawat, bekalan infak, bekalan haji, bekalan selawat,
bekalan zikir, Masya Allah. Dia banyak bekalan. Beraneka macam jenis bekalan dia bawa. Bahagia tak di sana? Bahagia. Bahagialah ya Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Ustaz Naim mati, semua orang mati, semua mati, mati, jangan mati, mati. Jadi semua bakal mati. Jangan ada bahasa tak mati. Umur bila? Tak tahu. Siapa tahu? Allah saja tahu. Jadi kita tak tahu bila kita nak mati. Kan? Okey. Habis takat tu. Kita berhenti takat 9. Nanti kita sambung 10. Nanti kita sambung yang nombor 10. Kita sambung nombor 10. Hari apa? Hari Jumaat malam. InsyaAllah. Jadi ada soalan. Ayu istifsar. Apa? Hari makan. Ini makan nasi Arab. Kambing. Ini kambing. Ayu istifsar. Kalau ada Alhamdulillah. Ini tak ada baca Al-Mulk kan? Petang kan? boleh je Ustaz nak baca. Pergi. Awak Tak nak. Baca sendiri. Aduhai. Boy. Thank you. Ustaz, kenapa ada surah Luqman dalam Al-Quran? Maknanya aku nak highlight yang baguslah Ustaz. Ada keistimewaan kenaan dengan Luqmanul Hakim ni lah. Ada surah Luqman kan. Ustaz terang sikit. Kalau kita tengok, kalau kita kaji Al-Quran ni, kalau kita kaji kan, nama-nama yang Allah letak, nama-nama Allah letak ni namanya hukumnya apa? Hukum tauqifi. Bukan tauqifi, taufiqi. Allah sendiri yang letak nama-nama tersebut. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah. Semuanya Allah letak. Dan semuanya letak itu li'annaha sumiyat hadhihi surah. Li'anna fiha surah hadha mawjud al-muhimmah fi al-ayah al-mazkurah bi asma'i surah. Jadi maknanya selalunya Allah bila dia letak nama tersebut mesti ada kena mengena benda yang very very important yang nak disebut dalam surah tersebut, yang bertepatan disebut dalam surah tersebut. Contohnya macam dalam surah Al-As. Ada tak disebut surah Al-As? Ada. Wal-As. Oh, surah dia Al-As. Kenapa surah Tabbat Yadah itu dia tak letak nama Tabbat? Oh, rupanya dia letak surah Al-Lahab. Al-Lahab. Sebab apa? Tabbat Yadah Abi Lahab. Lahab dia letak itu. Macam dalam surah Al-Duha dia ambil daripada permulaan. Macam surah Al-Baqarah dia tak ambil mula-mula. Dia ambil ayat pertengahan. Maknanya setengah-setengah ayat diambil daripada di dalam surah-surah tersebut nak diletakkan sebagai nama. Kalau kita kaji di dalam buku-buku tafsir. Buku tafsir ni kalau kita semak permulaan mukadimah dia mesti dia letak sumiyat, dia mesti ada bahasa macam tu. Sumiyat hadhihi surah tadullu ala fil ayah. Surah ini dinamakan surah tersebut sebab disebutkan pada ayat, dia ayat apa? Ayat Wadduha. Nak namakan nama surah Wadduha ni sebab ada dalam tu diletakkan nama Wadduha. Okey, selesai itu. Kadang-kadang dia letak nama yang lain. Contohnya dalam surah An-Nisa. Kat mana An-Nisa tu? An-Nisa tu ada pada ayat yang pertama. Maka ayat yang pertama itu ada perkataan An-Nisa. Maka dia letakkan surah itu nama An-Nisa. Mana pula Ali Imran? Kita bertanya, mana pula Ali Imran? Ada dituliskah? Ada, tetapi bukan ayat pertama. Tetapi bukan ayat muka surat pertama. Bukan ayat muka surat kedua. Dalam muka surat yang lain. Wa idh qala Ibrahim, dia sebut. Idh qala yatil Imran. Imran, dia sebut Imran.
Jadi ambil daripada perkara Imran tu letak Ali Imran. Jadi begitu. Kadang-kadang dia ada hubung kait berkenaan dengan nama surah tersebut yang bertepatan dalam ayat dalam surah-surah tersebut ada nama-nama surah yang tersembunyi dalam ayat-ayat di dalam surah tersebut. Begitulah. Luqman Al-Hakim ni pun nak sebut kata bahawasanya kelebihan dan keutamaan, nak menceritakan kehebatan surah Luqman tersebut daripada orang yang bernama Luqman tersebut. Itu hebatnya. Ustaz, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Alam. Saya nak tanya Ustaz, adakah mandi taubat ni ada Ustaz? Saya nak tanya. Terima kasih Ustaz. Mandi tobat ni saya nak sebut dia ada amalan, bukannya dia bukan ibadah lah, tapi amalan. Amalan ini diamalkan oleh wali-wali Allah. Ada yang juga diamalkan oleh ulama-ulama. Hakikatnya, bila sebut berkenaan dengan mandi taubat ni, itu kita sendiri yang niat. Bila kita niat, contohnya kita niat apa? Kita baru lepas buat dosa, pitikan nombor ekor, hari raya pula. Hari raya pitikan nombor ekor. Bila pitikan nombor ekor, menang. Bila menang, balik ke rumah, bini beletak. Terus dia teriak, dia taubat. Dia kata aku nak taubat lah. Lalu dia buat apa? Dia pun dia kata aku nak taubat. Aku dah taubat dah, tapi rasa macam tak selesa lagi. Lepas tu baru dia mandi. Dia mandi pun dia niat, wahai Allah, air yang mencurah ke atas seluruh jasad aku ni, yang terkena pada jasad aku ni, maka kau hilangkanlah segala dosa-dosa aku daripada jasad aku ini. Taubat. Itu niat dia. Boleh tak? Boleh. Kalau macam tu boleh. Ala kulihalnya bila kita buat dalam keadaan tersebut, kita tengok niat kita. Kalau kita niat, mandi kan macam-macam niat ada. Niat mandi raya, niat mandi sunat hari Jumaat, niat mandi apa? Niat mandi nak pergi kahwin, niat mandi nak pergi jadi imam, niat pergi nak pergi semayang, niat mandi nak pergi belajar. Semua ada niat masing-masing. Boleh tak kita niat mandi taubat? Boleh. Jawapannya boleh. Saya nak cerita mandi taubat tu, saya pusing jauh dulu, baru saya sampai. Bawa tak. Terima kasih Ustaz. Dah habis. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan suratul. Saya lapar, saya lagi makan. Jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, redha-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak bertepian kepada kami sekalian. Di dunia hingga ke syurga-Mu, ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami. Rezekikan kami juga, ya Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, ya Allah. Rezekikan kami juga, ya Allah, agar dilindungi kami serta seluruh seisi keluarga kami di dalam rahmat-Mu, dalam redha-Mu, dalam kasih sayang-Mu yang tidak bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qira'atana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya serahkan majlis ini kepada moderator kita yang paling hebat. Silakan Puan Amira Suhana. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian hari ini. Seperti yang Ustaz cakap, hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendak kebaikan untuknya, maka Allah akan tambah kefahamannya dalam urusan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, pengetahuan kita, insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarakan kuliah pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas penerimaan
pelawaan berkuliah hari ini dalam masa sejam je, masya-Allah. Jutaan terima kasih kepada semua penginfak yang sentiasa istiqamah berinfak di tabung Gemerut Iman. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak dan Allah kurniakan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya buat hebahan, kita berbaki lagi 2 kuliah kita insya-Allah pada malam ini 8:05 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran, Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istiadah, dan kuliah Isyak kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh 9:15 malam dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Saya mewakili Gemerut Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang bergelar hamba. Ustaz dah tutup dengan tasbih kafarah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.